Sama lu nak tidur tu udah bagi. Sok pagi bini bang, malam tadi berapa banyak labuhan singa. Ada yang bunyi vibrate handphone. Ah, tu biasa, tu paling normal lah tu. Yang lagi penat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program ngaji bareng. Pada kesempatan kali ini saya akan ngaji bareng bersama Anda yang menonton video ini, sekaligus mau mereaction salah satu video ceramah Ustadz Syamsul Debat. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ini. Dan saya lihat sepertinya ceramah Ustadz Syamsul Debat ini lagi ngisi suatu acara, entah itu motivasi atau mengisi acara acara tausiah, atau yang penting hal-hal positif dalam salah satu rumah sakit di Malaysia mungkin ya, karena di situ ada keterangannya hospital gitu. Mungkin acara itu diadakan supaya meningkatkan kualitas pekerja atau dokter-dokter yang ada di sana. Masya Allah. Terlepas dari itu semua, dari video ini semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syamsul Debat. Dan bonusnya, Masya Allah, Ustadz ini luar biasa sekali, ada-ada aja, nemu aja untuk dijadikan bahan supaya audien atau yang mendengarkan itu ketawa. Sumpah, saya mendengarkan ceramah ini, wallah, sakit perut, sakit perut, Masya Allah, luar biasa sekali. Seperti apakah videonya? Bagi Anda yang ingin melihat video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah ini atau di deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng dengan saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Orang perempuan tu lah, sabar sikit. Jangan lepaskan kemarahan kita, terutama pada suami. Daka tau. Antara sebab-sebab suami isteri daka apa dia? Yang pertama apa? Suami tengah beristirahat, time tu nak buat kerja. Daka tau. Suami tak cakap apa, tak tu lah menyapu. Bang, boleh saya sapu? Kejap lagi lah. Kenapa tu? Simpan nyapu. Masalah orang perempuan kalau tanya mesti jawab ya. Bang, boleh saya sapu? Kejap lagi lah. Best tu bila nak sapu? Cuba cakap bila nak sapu. Tadi kau tanya, kau tanya je tu. Bang, boleh saya sapu? Kalau suami tu angkat kaki, cepat. Cepat. Tak apalah. Kadang-kadang tu siap marah. Tak nak nyapu, tak tu lah saya sok abang. Suami punya, tak saya sok abang, tak tu lah kau nak nyapu. Sama dua tu. Tu yang pertama. Yang kedua, menghentakkan pintu, sampaikan atau jatuhkan benda-benda sampai suami terperanjat. Daka. Melainkan tak sengaja. Bam! Peranjat, ya Allah, ya Allah. Memang saya sengajakan. Daka tu. Maaf bang, angin. Tu cakap. Yang ketiga, membelakangkan suami di tempat tidur. Daka. Suami kalau tak dia lah nak pusing banyak. Kau nak main adil-adil. Menghadap suami di tempat tidur. Tapi kalau dah tidur, dah terlelap, pusing, tak apa. Oh, lelaki jangan tunggu time dia tidur pula. Tidur pusing. Dah aku. Aku risau ni. Risauan ni, risau. Menghadap suami tempat tidur. Satu perkara lagi dibolehkan membelakangkan suami kalau ada permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing.
Aku tak boleh tidur dengan muka kau ni. Macam mana nak tidur? Rambut kambang. Pipi penuh bodak salju kat bapak aku. Macam lembaga apa dah. Suami baru nak lelap, terjaga lah dah. Pusing lah kita. Faham? Tak susah sangat. Allah. Ya? Jadi dalam kerja kita, yang pertama kita kena cepat dengan lambat. Datang kerja awal. Jangan berkira tau, kalau boleh, kalau katalah Sakit kita perut ni masuk baru menit awal udah sakit perut dia. Kan? Allah. 7 sampai 3. 2. Lepas tu yang kedua tu 2 sampai 9, 9 sampai 7. Okey. Kalau pukul 7, apa salahnya datang 10 minit awal, buat kerja 10 minit awal. Takut antara-antara. Sebab saya nak cerita, ada seorang staff saya. Nama dia Aziz bin Mat John. Nama sebenar. Bukan nama sebenar, memang nama dia. Dulu masa saya bekerja di Seremban pada tahun 2004 sampai 2007. Bekerja di Seremban, saya bekerja di sebuah agensi kerajaan, jadi pendakwa bawa kes-kes mahkamah untuk agensi. Jadi bila saya masuk, pada satu hari tu saya tertinggal barang dekat pejabat saya. Saya masuk dekat office. Bila saya masuk dekat office, tengok lampu menyala lagi. Rupa-rupanya Cik Aziz ni tadi masih lagi tengah naik susun file. Pada masa tu dah pukul 9 lebih malam. Saya tanya lah Cik Aziz, wah lambat balik ni. Biasa lah, saya ni memang saya tinggal 2 tahun lagi nak pencen. Jadi saya memang selalu overtime. Kalau tak ada hal saya memang overtime setiap hari sampai pukul 10 malam. Kata, banyak duit overtime tu. Saya kata tu, banyak duit overtime Cik Aziz ni. Tak adalah tuan. Saya memang apa, saya 2 tahun yang terakhir ni saya kerja memang setiap hari. Kalau tak ada hal, saya overtime daripada pukul 5 sampai pukul 10 malam. Dan saya tak claim 2 tahun terakhir. Saya kata kenapa? Apa salah macam tu baik sangat? Tak adalah, bukan masalah baik. Saya tak tahu macam mana saya nak balas budi tempat saya bekerja ni. Sebab sepanjang saya kerja dengan tu lah saya dapat buat loan. Saya dapat beli rumah untuk yang mana family saya duduk sampai hari ni. Saya dah berjaya menyekolahkan anak saya, dapat masuk universiti dia orang. Hari ni semua dah lepas semua dah. Kereta saya buat loan dulu pun dah habis bayar. Kemudian manalah tahu saya kerja dulu ada yang mana yang terkurang, mana yang saya tak buat. Mungkin saya harap dengan cara ni saya ganti balik lah. Saya yakin mungkin tak cukup, tapi saya buatlah akut yang sekadar. Macam tu cara fikir. Nampak tak? Maknanya awal akan sikit. Kadang ada waktu lah kita nak rest. Baru penat lah. Apa khabar? Jadi maknanya kita dah cover. Saya cuba tengok tadi aku masuk awal 5 minit tak apa. Mungkin macam tu. Tapi janganlah ajak kawan yang tak cover awal. Kau untung lah dah datang awal. Aku datang on time, kau ajak aku berbual pula. Habislah, habis dah amanah aku macam mana? Cik konon kan. Itulah benda. Biarlah gaji kita sikit, tapi berkat. Betul. Ya, Itu sebab Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Orang tu kerja cleaner, gaji tak sampai 1,000 pun, dan tak pernah bermimpi akan naik pangkat jadi ketua cleaner. Tak ada. Bersihkan tandas yang kotor, mulia kerjanya supaya nak memberi kebersihan pada orang selepas itu. Allah. Yang mana kita pun belum tentu boleh buat. Dan dalam keadaan gaji ni sikit, makan kais pagi makan minggu lepas. Kalau kais pagi makan pagi, okey tau. Kais pagi makan semalam, kais pagi makan 2 hari lepas. Kan? Yang paling teruk kais pagi makan tahun-tahun lepas. Yang hutang bertahun-tahun tu. Kan? Tapi rupa-rupanya dalam kesusahan dia, anak-anak dia semua berjaya. Masuk asrama penuh, keberkatan rezeki dia walaupun sikit. Ya betul. Yang berkah itu yang soalan kita kena tanya pada diri kita. Keberkatan rezeki yang kita buat kali ini. Ada makcik tu berniaga nasi lemak. Ya Allah makcik, nasi lemak makcik memang sedap. Tapi kesian tau makcik ni. Tak ada kan anak tolong, anak-anak semua dah lepas. Dia pun ada kehidupan yang sendiri. Ya ke? Anak makcik semua dia mana? Yang seorang tu kat Kementerian Dalam Negeri Putrajaya, yang seorang tu kat Kementerian Pertahanan, yang seorang tu dekat Pulau Tengah. Ya Allah, ni jadi anak makcik. Seorang tu kat kedutaan. Hebat betul anak makcik ni. Apa pangkat dia orang? Dia pun meniaga macam makcik, tapi kat sana lah. Tak apalah kan. Tapi maknanya lepas dah hidup dia tak punya pening kepala kan. Itu je.
Allah Ta'ala uji kita muda dengan tua. Allah Ta'ala uji sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu susah tapi cukup. Tapi anak-anak kita hari ni tak boleh susah macam kita. Tak boleh. Semua nak cepat. Perasan tak? Anak kita tak boleh sabar langsung duk iuran. Cikgu kena bayar sekarang, tak kena bagi. Kau nak pergi sekolah sangat ke? Besok lah mak bagi. Alah. Dia nak cepat. Sebab zamannya dah berubah. Betul. Zaman dia berubah. Zaman kita dulu masak air dalam periuk. Jaga kontrol kayu api sampai menggelegak. Cendok masuk. Mana ada uncang-uncang kopi ni? Mana ada uncang-uncang curang? Terapung sodak tu. Minum berselepet kat bulan tengah. Sedap, betul tak? Tapi semuanya sedap. Orang sekarang ada uncang pun bangang lagi buat kopi. Bukan orang sekarang kat sini lah tempat lain. Betul tak? Iya. Lepas tu zaman tu makin canggih. Lepas tu dah ada periuk. Boleh-boleh. Dah ada ceret. Ramai lah yang pokak lah. Sebab tak dengar bunyi air tu dah masak. Pakai pula ceret menjoget. Oh dah masak. Kan? Hari ni zaman anak-anak kita tak ada ceret lah. Takan terus panas. Takan terus sejuk. Malahan takan tu jadi kopi. Hari ni zaman nak kopi susu ke apa? Macam saya memang TO, kopi O, Nescafe O. Saya memang minum OO saja. Sebab dah lama putus susu. Tapi kalau susu saja saya minum. Ada aja tak ini ya. Kan, tapi kalau campur teh susu, kopi susu, memang perut saya beragam. Tak tahu kenapa. Adik-adik saya dengan mak memang sama. Arwah abah saya dulu je minum teh kau ni. Yang lain tak boleh. Memang lepas tu mula lah tak tahu. Nak buang air tak boleh, nak apa tak boleh. Tidur berpeluh-peluh, senak perut, sebu kan. Tak tahu kenapa. Problem. Jadi dan pertama cepat. Yang kedua hadir, jangan kita tak datang. Jangan ingat bila kita tak datang maka selesai. Orang sekarang, staff sekarang yang kerja kerajaan, asal dah isi Hermes je, anggap dia dah boleh cuti. Siapa cakap? Bawa dulu orang, jumpa bos saya nak cuti. Kan kalau tak isi dalam Hermes, saya tunjuk kat bos tu, okey bos saya isi, takut bos tak tahu. Macam tu. Jumpa bos tu tanya, bos saya dah isi borang, bos kat dalam Hermes, bos dah check lah. Saya nak cuti ni, faham tak cuti sebab ni? Oh, yelah. Bos nak maklumkan, jangan main cuti macam tu je. Ada staff-staff hari ni dah isi Hermes, kita dah boleh cuti dah. Ingat, cuti itu satu keistimewaan, bukannya satu hak. Kalau bos kata tak boleh lah. Tengok MC pula sendiri mau fikir lah kan. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni hadir. Bila tak datang kan ada kolom tu pengganti. Kadang kita tulis dia pengganti tu siapa-siapa, tanpa maklum pun pada dia kena ganti kita. Betul ke kita bersedia dengan pengganti kita? Aku cuti, ni kau ambil ni. Ni nombor telefon aku tu time aku cuti. Kalau apa-apa hal ni, lepas tu file biasanya bos akan minta file ni. File ni aku dah siapkan atas meja. Macam tu bersedia untuk cuti. Bila kita bersedia, siap bagi nombor telefon, jangan risau. Dia takkan telefon. Yang tak bersedia tu selalu orang cari. Lepas tu tak dapat call. Bersedia. Hadir. Seterusnya yang ketiga apa? Aplikasi. Ini adalah zaman pelaksanaan, bukan zaman berjanji. Cakap dia nak buat tapi tak buat. Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Ulang sekali. Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Tanyalah diri kita dalam kategori yang mana. Kan? Macam perempuan lah, dia nak lelaki membuktikan kesetiaannya. Jangan cakap aja. Janji saya kat I. Sebelum kahwin memanglah semuanya baik. Pasangan suami isteri hanya akan kenal pasangannya hanya setelah berkahwin, bukan sebelum. Dan sebelum itu hanya fata morgana sifatnya. Kalau saya jadi bulan, awak nak jadi apa? Yang lelaki tu tak masa-masa jadi Jaluddin Hasan. Well, kalau jadi bulan, mai jadilah bintang. Ya Allah, tak sabarnya. Dah kahwin tanya lagi tak soalan tu? Cuba tanya tak soalan. 20 tahun lepas tu tanya balik.
Cara tanya pun dah lain. Ni nak tanya sikit. Dulu kalau saya jadi bulan, kan? Bila dah kahwin ni tanya sikit. Kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? Dia siap diharga kawan. Ya Allah. Yang suami tu lupa pula. Tak ada jadi apa-apa. Bukan dulu awak janji nak jadi bintang ke? Kau pakai otak sikit. Kalau aku jadi bintang, kau nak makan apa? Macam tu pula baca macam. Sebelum kahwin naik, sebelum kahwin pegang tangan, menitik-nitik peluk. Ya Allah Akbar, berhenti lap, sambung balik. Naik motor peluk macam ni. Berselisih tangan macam ni. 8-7 orang duduk belakang. Jalan berpimpinan tangan sampai kat motor tegap jadi OKU. Sebab tak reti pakai helmet. Yang lelaki tu buat syak selawat macam ni. Allah salli ala sayyidina Allah salli ala sayyidina. Hati-hati takut terlentak kepala otak dia. Ya Allah ya Allah. Nah, okey. Kelentak luka tu tak. Berangkat naik motor masuk dalam batu. Bila dah kahwin kat pasar raya macam penguin bawa barang. Dan suami bawa helmet. Lepas sikit. Sampai kat motor, kali ni betul-betul OKU. Tangan penuh barang. Nak pakai helmet macam mana? Masalah nak pakai kan? Pakailah sikit. Dengan kepayahan ambil lah helmet tu. Dah lah helmet yang sama masa couple dulu. Sepanjang dah tak ada. Dia sarung tersungkup tak nampak. Abang kat mana ni bang? Abang kat mana ni bang? Ya Allah bang, gelap bang, gelap bang, tak nampak abang. Yang suami ni bini baru angkat kain dah jalan. Sampai kat rumah baru perasan. Tengoklah maghrib kan, time senja kan, pergi surau, pergi masjid. Mana ada peluk lagi dah, pegang besi. Jangan kena. Mengirai-ngirai telokong tu macam lang suai. Saya tak risau yang muda-muda. Yang nak pencet risau. Padahal suami tu, ada ke dalam Quran cakap, tak kala suamimu telah tua, pedulikanlah mereka. Layanlah cucu-cucu kamu. Ada cakap? Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Jangan tu seorang ya Ustaz, ampun ya Allah. Itu kali ya. Atuk dah marah, kontak seorang. Marah pula atuk kau. Alah cucu nenek tak faham lagi. Yang atuk dah duduk dah bilik dah macam ni. Alah cucu nenek, aduh, cucu. Atuk pun bagi signal. Alah cucu nenek, mengigau atuk kau. Tak faham lagi. Sudah atuk merit. Allahu Akbar. Baru dah letak cucu pahal bang. Baru dapat tangkap. Komunikasi suami isteri penting. Bagi kod yang supaya dua-dua faham. Kalau abang cakap macam ni, awak bersedia masuk bilik. Okey. Nah, pakai kod MOS. Suami bagi signal. Bini menjawab terus. Aduh. Tapi jangan selalu pakai, takut anak perasan. Terus kau tengok dong lepas ayah cakap terus tak lama tu mak mesti suruh. Pandai-pandailah. Jadi itu pandai-pandailah suami isteri jaga. Zaman kita buat, bukan zaman cakap. Aku janji nak bertaubat kepada Allah. Berjanji bertaubat, tapi kena buat, jangan cakap. Seterusnya apa? Mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita mantapkan diri kita. Jangan biarkan. Kita tak pandai sesuatu perkara dalam kerja. Tanggungjawab kita untuk memperbaiki diri kita. Jumpa bahagian HR. Wah, dia tak tolong hantar saya khusus bahasa Inggeris. Sebab saya banyak berurusan dengan orang kadang orang luar. Jadi saya
dah berkarat bahasa Inggeris saya, boleh tak hantar saya? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak ada jauh lah, okey, kat mana? Singapura ke? Jauh tapi Singapura tak. Tak apalah, pergi khusus. Saya nak khusus menaik lah, sebab sekarang ni mana kena naik laju, pergi khusus naik balik. Rupanya rare dah, tak banyak dah khusus naik ni. Tengok ada tempat-tempat tertentu, pergi hantar. Mantapkan keupayaan kita. Seterusnya apa? Profesional. Jangan campur aduk kerja dengan peribadi. Allah, betul-betul. Profesional di tempat kerja, profesional juga di rumah. Kat tempat kerja, profesional kita bekerja. Di rumah, profesional kita sebagai ahli dalam rumah. Jangan bawa balik kerja kamu, bawa balik boleh, tapi buat setelah selesai tanggungjawab kita di rumah. Kadang anak bukannya banyak masa pun dia cakap kita, mak, kau boleh jangan bising tak, aku penat kau balik kerja. Nantilah. Akhirnya anak takkan cakap kita sampai bila-bila. Itu sebab. Assalamualaikum mak, apa hal ni? Itulah mak, tadi kan kat sekolah. Sekejap. Cakaplah. Tadi kat sekolah kan ni, apa tu? Ada lagi tak? Tak ada, tu je. Okey. Nanti sama dia tahu mak nak mandi boleh? Boleh. Jadi dia puas hati, dia lepas cakap. Itu dia kadang kita tak ada. Balik nampak yang betul pagar dah terbayang. Pak pagar dah terbayang, dah tanggungjawab itu. Transform kita jadi isteri, transform jadi suami, transform jadi anak, transform jadi ayah, jadi mak. Tapi kalau rumah tak ada gate, ayah pula sebelum kau cakap, baik kau cakap dulu. Nampak bumbung rumah, takkan bumbung pun tak ada. Nampak rumah. Gate ni pula ada 3 kan. 1 pintu pagar automatik, 2 semi auto, 3 manual. Manual macam mana kita buka sendiri. Semi auto, kita telefon, hello, ayah nak sampai, tolong buka. Dia buka. Itu semi auto namanya. Yang auto tu yang tekan terus buka. Nemu aja Ustaz ini ya. Bayangkan benda-benda hidup dalam rumah tu, isteri kita. Assalamualaikum, salam, abang. Bayangkan dia hidup benda bergerak dalam rumah. Itulah kebahagiaan kita sebenarnya. Akhirnya kita rindu saat itu nanti tahu. Ya, tanyalah orang-orang lama. Bila tak kala anak-anak dah besar, dah lain, dah rasa. Bang, tinggal kita 2 je dah dalam rumah ni bang. Anak-anak semua dah lepas universiti biaka dah. Kita nak buat apa ni? Tergurau lah. Kita main kerja-kerja nak. Sunnah Nabi kan main kerja-kerja. Kena main kerja-kerja dalam rumah, jangan kat luar. Nanti orang nampak cucu-cucunya. Apa hal pula mesti terus ke lawan ni kan? Itulah tu. Tak kisahlah Iya. Kita akan rindu kesahan tu. Profesional kita kat rumah. Bila balik janganlah garang-garang. Suami ingat pesan Nabi dalam khutbah terakhir Nabi. Berlemah lembutlah pada isteri-isteri kamu. Faham? Berlemah lembutlah pada isteri-isteri kamu. Kerana isteri-isteri kamu itu adalah pembantu dan teman yang setia. Faham? Faham ke tidak? Faham tapi tak setuju. Betul tak? Jadi jangan cakap awak faham ke tak? Faham tapi tak setuju. Tak setuju. Kadang-kadang tu lah. Cuba kita umbul seorang. Tapi itulah, orang lelaki nak menghargai perempuan ni teman kajian salin. Kalau dia tahu kesakitan, jangan bagi alasan takut darah. Teman misi kita. Boleh tengok kena orang perempuan ni kesakitan dia beranak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap itu dia tak pernah putus asa nak beranak lagi. Beranak kali tu ya Allah sakit dia bang 5 orang anak dah lah. Baru seorang tau. Orang lelaki apa yang paling sakit hidup kau? Sunat kan? Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. Bercakap dengan anak bukan main lagi, tak sakit loh. Macam gigit semua. Cubalah ayah sunat sekali lagi. Kakak langsung senyap ayah kan? Teman dan isi kita, ya Allah sakitnya bang, sakitnya bang, sakitnya. Bila dah beranak, dah cukup. Tak payah beranak lagi. Abang tak sanggup tengok. Abang, tapi takkan anak kita seorang aja cukup. Bagi mak lain pula. Itu tanda sayang tau. Tanda sayang. Pasal kalau orang lelaki.
Alah, biasanya lelaki ni cakap je kan. Dia bukan takut bini menakutkan. Perempuan ni nampak je lembut kat hospital ni. Assalamualaikum. Dah minum ke belum? Bukan main lagi. Balik rumah, dia buka tudung, dia pakai baju rasmi dia, baju binatang. Kembang-kembang rambut dia lah. Mulalah dia menjelma. Mulalah keluar loudspeaker. Pagi mandi! Astaghfirullahaladzim. Satu lorong tengah sorot. Cuma satu permintaan saya, marah anak, tolonglah jangan pindahkan kat suami. Tolong. Boleh tak? Tengoklah tu. Marah anak yang pindah kat suami tak salah. Bagaimana? Pukul bapa aku. Tampar aku budak ni. Geram betul aku. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam abang. Ya Allah, abang dah balik. Kenapa marah kan? Biasalah bang. Anak kita. Pergi mandi. Marah balik anak. Macam tu tak apa. Ini tidak. Pergi mandi. Kau berapa nak mengaji dengan jari? Pergi mandi. Pergi mandi. Assalamualaikum. Ni sekor lagi. Kawan tu baru sampai. Ajar Ustaz. Itu sebab yang gelap macam biasa buat tu. Pakai baju kelawar kan, baju binatang, cari habitat kan. Apabila kat hall, kat dapur. Itu yang suami balik tak semangat tu, dah terbayang dah berapa ekor kelawar kan. Cuba pakai kemas-kemas kan? Pakai kemas-kemas. Contoh hari Sabtu pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuk. Berdiri depan pintu tu macam ni. Suami naik motor terlajak sampai kepala. Salah rumah ni kan. Hari Ahad pakai baju bikini dekat tepi. Hari Isnin pakai jaring. Hari Isnin pakai jaring. Contohnya, hari ni hari apa? Isnin kan? Sama, hari ni hari apa? Isnin? Paling lambat. Hari ni jaring ni. Mak cara fikir mak. Betul. Barulah suami tu semangat. Yang terbaik. Suami pun sama. Perempuan, apa pakaian rasmi orang lelaki kat rumah? Kain plekat tanpa protection. Dia punya alasan sana berani, kau berani, kau pergi. Dia duduk kat sofa kan, dia gambar jentai kaki macam ni anak. Tengok TV, ke lama. Ni pipih laju ni, berkibar kawan. Anak kat depan tu dengan lancar sampai 3 kali 3, betul. Trauma budak tu. Okey, sambung balik. Lepas tu apa? Iltizam. Kita dalam kerja, iltizam nak buat yang terbaik. Sebab Nabi sendiri suka umatnya kalau buat sesuatu, buat dalam keadaan yang paling baik, yang terbaik kita kena buat. Bak kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Target biar tinggi. Jangan cincai boncai. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut. Ya, dia cakap macam tu, aku ulang adalah. Maknanya target buat yang terbaik. Seterusnya, organize, susun atur kerja kita. Jangan tangguh kerja. Tangguh kerja boleh jadi tak amanah. Sebab benda patut siapkan awal, kita siapkan lewat. Dah tak amanah dalam kerja kita. Begitu juga yang terakhirnya, niat kena baik. Niat kena baik, niat kerana Allah. Biarlah bekerja itu dapat pahala ibadah. Katanya, cinta Allah, cinta abadi. Maka buatlah kerana Allah. Niatkan kerana Allah. Mudah-mudahan setiap pekerjaan kita beroleh pahala ibadah. Dan begitu juga, kaya hati adalah kaya sejati. Hati kita dibesarkan baik. Buat benda-benda yang baik dalam pekerjaan kita. Betul. Dan paling senang sekali nak melatih diri kita supaya ingat benda-benda baik, buat benda-benda baik. 2 perkara pesanan saya untuk dijadikan tonik untuk kita yang bekerja di hospital Sungai Buloh.
Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, syukur. Bila ingat mati, hidup kita sementara. Jadi dahlah sementara. Kenapa nak disia-siakan masa yang kita ada dengan buat benda yang sia-sia? Bekerja ni pun satu benda yang kita kena luangkan sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita mati nanti ibadah kita banyak di hospital. Kat hospital ni lah paling senang nak buat baik. Nampak orang yang menggigil-gigil, kita tolong pakcik, bersih tolong bawa pahala. Bukannya dapat duit pun, hantar sampai kat katil, dapat tips. Tak, hantar sampai katil pakcik. Cik okey ya? Terima kasih, nak kerja di sini? Tak, saya kebetulan tolong saya lalu sini je. Ya pakcik, ubat tau. Assalamualaikum. Buat baik. Senangkan hati orang. Baik. Itu cara dia. Buat baik. Sebab kita ni hidup sementara. Bila-bila masa boleh mati. Mana dah tahu. Tiba-tiba dicabut nyamuk kita esok pagi. Tak tahu. Lepas tu, ya Allah, dia meninggal. Ya Allah, ya ke? Semalam duduk sebelah aku dengan ceramah. Patut tak apa-apa gelak sangat. Ya seorang tu pula, dia meninggal. Ya Allah, ya ke? Ya Allah, semalam kau main lagi meneneran gelak. Allah lah, John. Kau kawan sini. Tempat lain. Bukan dekat sini, tempat lain. Kita tak tahu. Dan yang kedua, syukur. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Imam Al-Ghazali kata syukur tu ada 4. Yang pertama, apa? Sebut syukur Alhamdulillah. Kedua, hati memperakui. Siapa yang bagi nikmat? Siapa bagi? Allah. Jadi kita ingat Allah banyak. Ketiga, perbuatan kita mestilah melambangkan ketundukan kepada yang bagi nikmat. Jaga salat kita, jaga ibadah kita. Itu adalah tanda syukur. Kerja-kerja juga, jangan lupa waktu salat. Kerja-kerja juga, jangan lupa waktu ibadah kita. Nombor komunikasi kita dengan Allah SWT 24434. Satu tertinggal tak sampai dekat Allah Ta'ala. Rukun Islam kan? Rukun Islam. Saya nak tanya, kalau nak pergi haji pergi umrah, tak cukup syarat kena bayar apa? Kena bayar dam. Kalau tak cukup rukun apa jadi? Tak sah. Jadi bila kita sebut rukun Islam, satu kita tak buat, tak layak nak jemput kita Islam. Jangan lupa benda tu. Jaga. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Nikmat yang ada, jaga elok. Allah Ta'ala bagi kita anak, itu adalah satu nikmat rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita. Peliharalah anak kita elok. Jangan dibiarkan anak kita hanya begitu saja. Kita mungkin tak ada rumah yang besar. Rumah kita rumah flat, rumah orang tu rumah banglo. Syukur waktu sunyi, tak ada orang, sama sunyi tu. Kadang-kadang rumah flat pun tak sesunyi rumah banglo. Masih meriah lagi. Assalamualaikum. Salam. Rumah sebelah pun. Kita mohon jam tangan kita RM50, jam tangan orang tu RM1000. Syukurlah masa yang ditunjukkan sama. Kita mohon dia doktor naik first class, naik terbang. Kita duduk second class kat belakang, kat ekor. Syukurlah masa berlepas, masa mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi pengumuman. Pengumuman kita akan berdarah sebentar lagi kepada perempuan kelas kedua, sila terjun sekarang. Malahan untung duduk belakang sebab dekat dengan pramugari. Kacang ada kacang. Tak kacang. Jangan mongot beg duit kita RM5 gambar Liverpool. Orang tu beg tangan dia, beg duit dia sampai RM5,000. Bukan boleh masuk almari. Masa duit pun tak boleh tebal sangat, takut tak boleh lipat. Jangan mongot bini kita membebel setiap hari. Syukur sekurang-kurangnya dia ada di rumah, bukan di tempat lain. Orang perempuan memang itu hobinya di rumah, berceramah walaupun tak ada tajuk. Jangan kita berungut, rumah kita besar, banyak benda nak kemas. Syukur tu tanda kita ada rumah. Orang tu tidur bawah jambatan, kita tengok KKL tu. Kan gelandangan tu, kita tengok syukur kita ada rumah. Orang tu berungut, bila lah nak ada mesin lipat kain ni, banyak kain nak lipat. Ya Allah, Akbar, syukur tu tanda kita ada pakaian. Jangan berungut, baju baru tampah tahun lepas dah tak muat. Syukurlah tu tandanya kita cukup makan.
Dan jangan sekali-kali kita mengut suami berdengkur. Kan sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Macam maki kek. Itu jawapan yang kita pakai mulai hari ini. Faham? Dia menyakit hati kita dapat tidur. Tolonglah, pusing kalau tidur lah. Teman kecil hati sekokong dia tidur sebelah kau. Bukan sebelah lain. Satu jawapan tau. Cakaplah elok abang, tolonglah pusing sana, abang tak boleh tidur lah abang. Yalah. Orang lelaki ni tidur senang, dia tak payah prosedur, pasal tak? Dia pun, ya Allah tidur tu, tak sempat cakap. Abang tadi kan, ya Allah tidur. Tidur lah, tak sempat cakap. Orang perempuan kalau nak tidur macam prosedur kan. Tonyong, tetap. Makan tak ubek lawak, ngap. Sampai sebulan muka macam tu juga. Yang tu tak boleh lalap, tak kabil, tiba-tiba bercahaya wajah itu. Sebab tengok handphone, bukan sebab iman dah berdasar. Itu baru nak tidur terdengar suami ada yang bunyi munyah. Nyam, apa kunyah dia berdongkur sambil munyah, ada bunyi mengasah gigi, krik. Ada yang bunyi sombong kapal. Sama lo nak tidur tu bagi. So pagi bini, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada yang bunyi vibrate handphone. Itu biasa, tu paling normal lah tu. Yang lagi penat benda tu dia ada bunyi hujung tu. Ada yang bunyi bahasa Rusia hujung. Tegahan. Pernah dengar tu kau. Yang tu cara kau galak, kau pernah dengar. Orang perempuan, saya percaya semua sama. Ramai dah perempuan ngadu kat saya sampai satu tahap dia tak boleh tidur tu, dia sampai duduk tengok suami dia. Pernah tak? Apalah yang kau tanggung ni bang? Climax dia tercakik. Otak kayak hidup ni tak? Hidup ni. Yang untuk ada seorang makcik ni dah tua dah. Dia cakap dengan saya, syukurlah sebenarnya bila ada suami nak. Dia kata sebab apa dulu masa makcik ingat pada waktu malam bila makcik tidur, makcik tak dengar dah bunyi-bunyi daripada pakcik kau. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Waktu malam boleh saudara, siang dia sibuk masak, dia sibuk buat tu buat ni. Malam time tidur dia tak dengar dah bunyi yang macam-macam. Bunyi yang pelbagai setiap malam. Tak payah pasang alarm security system kat rumah. Pencuri baru selangkah. Blah. Baru selangkah. Lagi keluar. Jadi syukurlah dengan apa yang kita memelihara nikmat supaya tidak rosak ini termasuklah pelihara kesihatan. Jangan main makan benda-benda tak boleh makan. Dan juga termasuklah memelihara nikmat kita dapat peluang bekerja di sini. Waktu kita duduk dengan ceramah ni dekat luar tu masih terdapat beratus ribu orang lagi sedang munda mandi berfikir aku nak kerja apa. Kita yang dah ada kerja ni, jagalah kerja elok. Syukurilah nikmat kita sebagai seorang yang bekerja. Ya. Jadi rasa-rasanya cukup setakat itu. Ada yang tidur tak? Saya takkan marah kalau ada siapa yang tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Yang paling penting ingat Allah sentiasa. Allah Ta'ala ada memerhatikan kita. Enggak mungkin ada yang tidur kalau kelakar lagi. Jagalah amanah di tempat kerja.
Jangan lupa tanggungjawab kita kepada Allah, konsisten kita dalam beribadah, kerana itu juga adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya minta maaf banyak kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti tausiah atau hal-hal positif yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat. Masya Allah, luar biasa sekali. Sumpah saya sakit perut tadi. Tenggorokan sampai kering loh, sampai kering, sakit perut, luar biasa sekali. Masya Allah. Kalau ngaji sama Ustadz Samsul Debar itu entah kenapa ya, waktu itu nggak terasa ya. Padahal waktu ketika ditengok hampir 1 jam ngaji sama beliau. Masya Allah, luar biasa. Itulah salah satu kekuatan atau salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Ustadz Samsul Debar ketika mengisi suatu acara, maka audiennya itu betah. Dan audiennya itu tidak merasa bahwa dia sudah ngaji sama Ustadz Samsul Debar itu waktunya sudah lama, nggak terasa. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat ketawa, banyak hal yang kelakar, banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari apa-apa yang beliau sampaikan. Masya Allah, semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang sudah kita dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita dengarkan, dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.